Hah, berat saya topik. Boleh CPF nomination. Okay. Pencarum. Okay. Pencarum mana orang yang nominate. CPF bertanggungjawab untuk menilai pilihan yang paling sesuai dan memenuhi keperluan serta melindungi kebajikan keluarganya dalam pentadbiran simpanan CPF-nya. Maknanya nomini dia lah, siapa yang dia nomini, siapa yang boleh dapat daripada harta dia kalau dia meninggal ataupun dia ada apa ni perkataan, subhanallah, dia ada satu term dia. Term dia apa? Kalau dia berlaku cacat kat atas diri dia, dia dah tak boleh nak menguruskan diri dia, siapa yang boleh ambil that authority? Itu apa tu? Ada, itu pun ada fatwa. Boleh tak? Contoh saya nominate satu orang, pakcik haji abang saya, kalau saya berlaku saya punya mental health condition dah tak boleh lagi berfikir, saya kasih abang authority untuk menguruskan duit saya. Siapa you nak kasih, itu terhak, terpulang pada abang. Okay? Fatwa memberikan keizinan dengan bersyaratlah orang tu tidak ada kepentingan diri dia. Contoh kalau kita nominate orang yang memang dalam hati dia kata, ni kalau aku dapat duit memang aku nak enjoy, tak boleh lah. Kita kena pandai-pandai contohnya. Sebaik-baiknya pun ahli keluarga lah, tapi kadang-kadang ahli keluarga pun tak semestinya jujur lah, kena pandai. Okay? Jadi ini perkara-perkara ini akan berlaku. Dia boleh memilih sama ada untuk menggunakan instrumen pencalonan, maknanya nominate, ataupun mengedam mengikut faraid. Dalam CPF, orang Islam dia boleh pilih sama ada dia nak next of kin untuk dia sama ada dia nak gunakan nomination ataupun boleh dia, kalau dia tak nominate siapa yang dapat harta dia, maka automatik dia ikut faraid. Kalau dia tak ada ahli keluarga, maka dia akan terus menerima muiz, itu dia akan jadi masuk Baitul Mal. Okay, dia ada cara-cara dia lah, yang di mana Singapura punya instrumen ni digunakan untuk mengagihkan duit CPF ni. Penilaian ini mesti mengambil kira keadaan kewangan penerima dan yang lebih memerlukan wang tersebut. Okay, kalau misalnya dua-dua ni dia tinggalkan, dia meninggal, saya meninggal, saya tinggalkan isteri saya, dan pada masa yang sama saya ada keluarga-keluarga yang memerlukan. Okay, maka kat situ sebelum saya meninggal pun saya boleh buat nomination untuk isteri ataupun saya boleh buat nominate untuk ahli keluarga. Perkara tersebut ni you boleh rujuk kepada CPF board macam mana nak mengagihkan. Persoalannya, Ustaz, apa kepentingan kita belajar bab ini? Kepentingannya adalah kerana apa? Tidak nanti bila kematian kita, orang yang masih hidup berebut harta kita. Takut ada kezaliman di situ. Yang sepatutnya dapat harta tak dapat, yang mana sepatutnya tak dapat harta dia dapat. Okey. Berlaku baru-baru ini. Okey, ni kenalan saya. Nenek lah mak dia. Okay. Mak dia ni dah bedridden, dah tak boleh fikir semua. Waktu masih hidup, dia nominate satu je anak perempuan untuk ambil dia harta dia, CPF. Sekarang ni ketika mak dia dah tak boleh fikir, mak dia dah bedridden, CPF board hantar kata nak double check lah, lebih kurang itu nomini dia siapa ni, betul lah. Keluarga yang menjaga family ni kata dia banyak adik-beradik, tapi tak ada adik-beradik pun yang jaga mak dia, tak jenguk pun, tak hulur duit pun. Sekarang bila nak mak dah keadaan gini, CPF semua dengan macam JOS, semua nak terekam. Tetapi yang boleh dapat cuma satu orang aja. Maka suatu orang tu lah, sama ada dia nak berikan hak, dia tak boleh fight lagi. Kerana dia try tukang simpas, nak try buat nomi, tak boleh lagi. Sebab pentingnya selagi kita hidup, buatlah perkara yang kita rasa sesuai. Dan kita kata tak apalah, insyaAllah bila kita meninggal dunia nanti adik-adik kita semua jujur kasih sama rata. Tak boleh. Okay. Benda ini kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah,
Kisah dia tentang orang hitam piutang. Tapi di dalam surah Baqarah tu dia kata apa? Suruh apa-apa pun kena tulis. Actually Islam dah ajar kita buat nomini, buat apa-apa pun semua bertulis. Kerana apa? Kalau ada penulisan, maka benda itu valid, ada hitam putih. Kalau kita verbal cakap, nanti kalau mak mati, kalau abang mati, ni kau jangan lupa kasih harta sama rata dengan adik-beradik. Mungkin kita baik, tapi kita dapat pasangan kita yang macam Jos, macam isteri Abu Lahab. Bang, tak payahlah bang, berapa sangatlah kita 100,000 tu. 100,000 kalau cakap memang tak nampak. Cuba tuan-tuan, ibu-ibu, bapa ambil 100,000 letak kat depan mata. Nak ke tak nak? Itu sebab bila kita kasih faraid, jangan cakap maknya duit ada 10,000. Contoh, setiap orang dapat 10,000, yang lelaki dapat 20,000. Tak apalah, pasal kau jaga mak kan, kita kasih kau duit. Jangan. Tulis, kalau kita baik, ambil duit tunjukkan depan. Tapi tak mampulah nak bawa duit kan, selalu dalam bank kan. Kata ini hak kau 10,000. Okay? Kau nak ke tak nak, itu pula pada kau. Tapi kasih tahu dulu, ni hak kau 10,000 tau. Adik-beradik semua dapat. Contoh, di situ baru kita tengok dia nak ke tak nak. Cakap memang senang, tapi kalau dapat kena tunjukkan. Ini contoh lah. Hitam putih, maknanya kalau perlu kan. Lagi-lagi kalau orang tu memang banyak harta, banyak duit. Contoh, arwah pakcik saya, dia kerja ikut orang yang bawa apa, bank sampah. Okay, orang-orang dulu tak semua education dia tak sangat lah. Dia memang kita mampu tolong. Saya pun tentu masih kecil lagi. Tapi bila dia meninggal, dia punya insurans keluar berlambak. Alhamdulillah anak dia dapatlah. Tapi memang hak lah untuk anak dia lah. Kita rasa yang sepatutnya mak saya boleh dapat lah. Pasal adik-beradik perempuan kan. Adik-beradik perempuan, kalau ada anak perempuan pun adik-beradik perempuan boleh dapat. Itu dalam faraid. Tapi mak saya tak kisahlah. Aku tolong waktu pakcik kau susah pun tak apalah. Itu memang hak dia. Tapi bila dia bukan mengatakan ni contoh, anak dapat duit, anak-anak dapat duit, anak saya dapat duit, tak jumpa mak saya pun tak kisahlah. Hak dia. Tapi lihat kalau misalnya dia tak buat nomini betul-betul, contoh insurans tu jatuh kepada contohlah dia letak mak saya dapat banyak. Kan? Kalau mak saya tak nak kasih, ada hak untuk mak saya tak nak kasih kepada anak-anak dia. Ada berlaku kezaliman tak? Ada berlaku kezaliman. Jadi kena cek betul-betul. Jadi alhamdulillah banyak bila pasal insurans kan. Bila mati 100-200 ribu. Banyak. Saya nak tanya kepada semua. Semua nak ambil insurans tak? Hukum ambil insurans boleh tak? Saya tanya. Hukum insurans ambil boleh tak? Bagus, saya pun tak fikir tak. Ibu-ibu, bapa-bapa ambil insurans. Kalau ada aksiden dapat duit, atau mati dapat duit. Halal tak duit tu? Boleh? Kenapa boleh? Okey. Dulu hukumnya tak boleh kerana apa? Dia mengatakan bahawa kalau orang letak duit, kan kalau aku mati aku dapat sebegini banyak. Dia seolah-olah dia ambil sebagai gharar, uncertainty, macam berjudi gitu. Tapi zaman sekarang tak. Fatwa revise balik, dan kebanyakan fatwa bukan fatwa dekat Singapura aja, dekat negeri Arab pun sama. Pasal apa? Kalau kita jatuh sakit ataupun kita lumpuh, kita tak bekerja, kita akan hilang sumber pendapatan kita. Jadi kalau kita ada insurans ni, insurannya akan menampung kesusahan kita. Dia sekarang menjadi apa? Darurat. Jadi kalau kita berlaku kemalangan kat kerja ke, kat rumah ke apa, maka sumber pendapatan kita akan hilang. Ketika itu duit yang kita ada ni akan menampung kita pembelanjaan kita. Tuan-tuan kalau lumpuh, na'udzubillah, tak ada insurans kan, tuan-tuan ingat ada orang nak bantu kita kan? Berapa lama orang boleh bantu kita?
Boleh. Jadi insurans, tapi jangan tuan-tuan ambil yang dia very premiumnya. Ni kalau aku mati, kalau aku lumpuh aku dapat 100 juta ke 1 juta ke, ada premium itu. Dia ada certain apa? Ada certain amount. certain berapa tahun. Contoh dalam 30 tahun ni kalau aku kena accident aja dapat this amount. Dan dia mampu. Itu tak boleh lah. Pasal dia dah niat dia dah lari, dia nak mati pai duit dia kan. Itu tak boleh. Tapi kalau misalnya saya cakap ni, kalau aku masuk hospital nak kena 10,000 pun aku tak ada dalam bank 10,000. Kalau aku ada 10,000, mungkin ada 10,000, tapi kalau 10,000 tu aku buat untuk aku punya expenses untuk hospital, maka duit simpanan aku dah tak ada untuk ahli keluarga aku. Maka di situ perlunya ada insurans. Sedikit pun tak apa, asalkan ada. Ada orang yang ambil insurans plus dia punya runner dia, maknanya langsung dia tak payah bayar expenses hospital, semua insurans yang bayarkan. So boleh jinak. Sekarang jangan takut. Sekarang saya tak promote, saya tak dapat royalty semua. Sekarang ada Muslim Fund, apa saya lupa, MFA ke apa, yang orang Islam punya. Okay? Kalau kita nak masuk insurans, dia akan nasihatkan apa yang perlu ambil, apa yang tak perlu ambil. Itu ikut kemampuan kita, Saya ambil juga. Saya ambil satu insurans plus saving. Maknanya pada masa sama kalau saya lumpuh ke saya accident, saya akan diberikan duit pampasan. Tapi kalau tak berlaku apa-apa, selepas 15 tahun dia akan kasih saya apa yang saya dah letak. Usahakan. Itu boleh. Okey? Boleh. Okey, sistem pencalonan adalah bentuk pembagian harta kontemporari yang tidak terdapat dalam tulisan dan karya ilmiah ulama Islam. Walau bagaimanapun ia dibenarkan kerana dianggap sebagai bentuk hibah baru. Okey, maknanya hibah baru. Hibah ni maknanya pemberian yang baru. Okey, dia juga mampu memelihara semangat faraid dalam memastikan kebajikan orang tanggungan, terutamanya memandangkan pindahan kepada akta CPF di mana pencalon tidak lagi akan menerima jumlah yang tetap yang membolehkan dia berbelanja untuk tanggungannya. Okey, ini nak bagi faham nak kena pakai English punya terms. Yang penting benda ni boleh dilakukan lah, senang kata boleh dilakukan lah. Saya tak boleh nak kasih banyak sangat, minta maaf sangat dia bukan ke ahli saya. Tapi yang terakhir, pada masa yang sama pencalon CPF mesti sedar bahawa penamaan tidak boleh dibuat dengan niat dan tujuan untuk menafikan hak penerima yang lain secara tidak adil. Contoh, kita letakkan satu orang kerana kita ada rasa tidak puas hati kepada ahli keluarga yang lain. Contoh, saya tak ada keluarga, tak berkahwin. Contoh, saya tak berkahwin, tak ada anak, tak ada isteri. Saya kalau meninggal, patutnya ikut faraid, abang dan kakak boleh dapat. Tapi saya sekali letak nama satu kakak saya, yang lain semua abang dan kakak tak baik, tak dapat dengan saya. Itu kalau boleh dielakkan. Kenapa? Kita menafikan hak ahli keluarga yang lain. Memang kita tak sukalah kadang ada abang perangai dia macam hantu, ada kakak perangai dia macam syaitan kan. Tapi kita tak boleh menafikan hak-hak mereka lah. Senang cakap, memang senang cakap. Tapi kalau betul-betul dalam realiti memang kadang alhamdulillah bila kita dikurniakan ahli keluarga yang baik, ahli keluarga kita yang prihatin, mesti bersyukur pada Allah SWT. Tapi tidak semua orang dapat ahli keluarga macam itu. Ada ahli keluarga mak belum meninggal, dia dah tanya dulu, mak letak nama siapa mak? Ada. Memang banyak kata, mak letak nama. Alah, kau janganlah bagi si syafaat tu. Satu sen dia tak guna. Mana dia tak boleh dia nyampak pun tak ada. Muka pun tak ada nampak. Tak boleh. Kita tak tahu kadang-kadang ahli keluarga kita tu dalam kesusahan. Kita jangan anggap, kalau kita senang, kita jangan anggap orang pun senang macam kita. Tapi kalau kita memang nampak dia buat kita besar kan, itu nanti akhirat kita jawab lah. Ada tu, wallahualam. Ini penting. Okay. Walaupun penerima wang CPF, siapa yang dicarumkan, sama ada dia dapat
pastikan si mati tu tidak ada tertunggak daripada segi kalau dia ada hutang, dia ada benda-benda yang tertunggak, maka harus dia lunaskan tersebut. Kenapa? Harta faraid ataupun harta CPF ni dia harus diberikan kepada orang-orang yang dia ada hutang. Maknanya contoh kan, kalau biasa kan, kalau orang meninggal dunia nanti kita tanya kan, siapa-siapa yang mengenali arwah, kalau ada hutang arwah, kalau nak tuntut boleh jumpa saya, ataupun kalau nak halalkan kami berbesar hati. Contoh. Tapi kalau ada orang, kalau waktu arwah tu masih hidup, dia ada hutang dengan orang, maka harus dilunaskan. Orang tanya dengan saya, Ustaz, saya nak bayar balik hutang si mati, tapi dia dah mati. Lepas tu keluarga dia saya langsung tak jumpa. Macam mana ni? Saya dah ada duit, saya nak bayar balik. Saya betul-betul nak bayar balik. Okey. Kalau betul-betul dah tak boleh jumpa ahli keluarga ataupun anak-anak si mati, yang paling sedikit kita boleh letak nama mana kita wakafkan atas nama beliau. Moga-moga dapat timbalan balik apa yang dia telah pinjamkan kepada kita lah. Okey. Ada orang banyak tanya tu, Ustaz, saya nak bayar balik tapi dia dah tak ada, meninggal. Saya cari ahli keluarga waris pun tak ada. Saya dah tak kenal lagi. Maka boleh berikan kepada mana-mana badan agama lah, bantuan. Contoh sekarang ni kat Turki ada, Syria ada, sekarang tengah memerlukan bantuan. Mungkin dengan sedikit apa yang kita berikan kepada mereka, insya-Allah akan memberikan lagi, akan menerangi kubur bagi si mati lah, insya-Allah. Okey, kita ambil lagi satu. Penat lah betul dalam hal ni. Saya video betul-betul. InsyaAllah. Okey, status anak dalam warisan. Warisan ni maksud apa? Wasiat lah. Dapat, bukan wasiat, dapat duit apa ni? Kan, betul. Setiap warisan hanya boleh diterima dengan syarat keturunan. Mana ahli waris. Okey. Mana contoh ahli waris apa? Kalau si mati, okey, isteri, mak bapak, anak lelaki, anak perempuan. Okey. Kakak. Kakak boleh dapat. Okey. Kakak yang boleh dapat. Tapi kalau ada yang tak kasih kakak lah, kadang-kadang makcik pun kata tak apalah, aku tak nak ambil duit. Tak apa, boleh. Kalau anak tak ada, contoh si mati ada anak tapi anak-anak dia semua dah meninggal, yang ada cucu boleh dapat. Si mati, mak bapak dah tak ada, tapi datuk dengan nenek masih hidup, datuk dengan nenek boleh dapat. Si mati, anak-anak langsung tak ada, tapi ada adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan. Adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan boleh dapat. Ustaz, saya nak tanya boleh? Boleh? Sekarang kalau dia ada anak-anak, tapi anak-anak dia pula tak nak tuntut, dia macam mana? Okey, macam saya cakap, dia ada anak-anak, tapi anak-anak tak nak tuntut. Nak tanya dengar, anak-anak tak nak tuntut pasal tak tahu. Anak-anak tahu, tapi anak-anak dia hilangkan diri. Wow. Jadi duit tu pergi pada siapa? Saya. Saya tak tahu, sebab tu saya tanya. Tak ada, kalau misalnya okey, contoh awak, ni contoh awak tahu dan mungkin dia tinggalkan bapa ahli waris yang ada. Anak-anak dia semua tak, mungkin anak-anak dia tak tuntut. Okey. Yang terakhir boleh buat adalah tuntut untuk bagi pada Baitul Mal lah. Itu paling terakhir. Kalau anak-anak semua tak ada tuntut. Tapi sekarang dia ada adik-beradik, government hantar surat dekat adik-beradik dia. Habis? So adik-beradik dia nak uruskan tapi banyak masalah yang nak kena duit tak? Mestilah tak ada easiest way. Dia kalau kerana tak nak turun naik court ke apa semua pasal penat, then duit tu akan bengkok, freeze kat dalam situ. Dia pun tak boleh buat apa-apa. Dia tak, government tak boleh ambil. Dia tak boleh vaporise gitu pasal dia ada hak. Somehow or other, if your anak-anak tak tuntut langsung and everything, so adik-beradik dia yang nak kena uruskan lah dia. Anak dia uruskan. Tapi apa? Itu cakap pasal apa? CPF ke apa? CPF dengan duit dalam bank. Kalau duit dalam, kalau duit dalam bank yang boleh keluarkan hanyalah, kalau tak salah saya adalah sama ada isteri dia ataupun anak-anak dia. All the details kena bawa, termasuklah surat mati. Itu yang berlaku kepada ahli keluarga lah. Bila dia nak keluarkan bank,
dia nak kena provide that surat mati lah, and prove that this is the family members. Kalau tak, dia tak akan keluarkan duit tersebut. Okay. CPF kuat pada nomini ataupun faraid, antara dua je. Kalau dia tak nomini nama tersebut, okay, maknanya dia akan automatic faraid. Tapi kalau dia nomini, orang yang dinomini tu mesti keluarkan. Kalau dia tak nomini, sepatutnya dia akan bagi, kalau Islam dia akan bagi sama rata dengan faraid. Ataupun next of kin dia siapa yang terdekat dengan dia. Dia tak nomini tapi next of kin dia siapa. Contoh yang mati suami, next of kin dia of course dia isteri lah, isteri yang dapat. Kalau yang mati abang macam mana? Adik ambil tindakan lah. Kalau itu nak kena pergi dekat CPM, susah saya nak katakan. Pasal situasi ni saya tak tahu. Wallahualam. Saya takut saya kasih harapan sekali benda tu tak boleh keluarkan. Benda ni susah, dia tak kena pergi tu CPM tak, benda dalam bab ni tak boleh malas-malas. Saya kata saya nak kena turun, kena tanya dengan dia. Because dia nak release duit. Dia nak release duit tu dia tak senang. Macam government, dia nak ambil duit kita senang, tapi dia nak release duit susah. Kan? Sekarang let's say dia dah tengah go through faraid halfway ni, then pergi kat tempat nak ambil angkat sumpah tu, diorang minta adik-beradik yang lain punya IC dengan nama penuh semua. Tapi adik-beradik yang lain tak nak kasih. So boleh tak si adik ni patah balik tempat sana, katakan yang adik-beradik yang lain semua tak nak kasih. Okay. Diorang tak nak kasih kerjasama. So how si adik ni nak lakukan perkara? Itu very difficult lah. Itu susah. Because itu problem lah. So saya pun tak boleh nak. Kalau dia engage lawyer pun lawyer tak boleh buat apa. Very complicated, right? Dia tak boleh. Dia kena alias dia keluar. Dia kalau keluar surat perbuatan untuk dia datang pun tak ada, pasal dia bukan kriminal punya yang mana government akan keluarkan. Tapi pujuklah, mungkin pujuk kata kalau kau tak nak datang pun kasihlah kita kau punya IC lah. Cakap macam sekarang semua tak nak angkat. Very difficult. That's right. If si adik ni engage a lawyer, is that possible? boleh cuba tanya pendapat lawyer lah. Pergi yang tempat apa ni yang English yang free punya lawyer, kan ada family lawyer untuk dia try tengok. Benda ni complicated lah memang betul. Saya pun tak dapat nak. Itu tak kita doakan kawan saya Ustaz Irwan Hadi, dia daripada Office of Mufti, sekarang dia masuk dalam law firm. Mungkin dalam bab ini dia akan membantu kot. Wallahualam. Akan berubah lagi fatwa. So benda-benda ini kita perlukan orang-orang yang yang lebih arif lah. Expert lah. Sama-sama. Saya minta maaf saya tak bantu pasal benda ni macam very complicated. Disebab kata sebelum apa-apa berlaku, tuan-tuan, abang-abang, bapak-bapak, balik ni buatlah perancangan lebih awal. Okay? Jangan tunggu besok bila dah tak boleh jalan, dah tak boleh cakap, baru nak buat dah terlambat. Sekarang buat. Okay? Kita balik kepada status anak dalam warisan. Setiap warisan hanya boleh diterima dengan syarat keturunan. Keturunan boleh tercapai jika hanya ada datang dari pernikahan yang sah. Okay, dalam mazhab Syafi'i, anak luar nikah tak boleh terima hak warisan. Okay. Tetapi fatwa ni revise balik kerana apa? Mazhab yang lain mengatakan al-waladu fi firash. Dia kalau misalnya memang biological bapak dia kan, cuma dia belum kahwin, dia kahwin belum lagi dia dapat anak sebelum dia bernikah, maka dia boleh dapat at least wasiat. Okay. Kalau dia boleh dapat wasiat lah, maknanya dia boleh wasiatkan kepada anak dia. Kalau pun tidak, kan, Singapura masih, setahu saya masih lagi tak menerima faraid bagi anak yang luar nikah lah, yang saya setahu saya. Kalau ada pembaruan, wallahualam. Tapi saya ambil satu majlis fatwa di Perlis mengatakan bahawa anak yang luar nikah itu dia tetap dibinkan kepada si bapa dan dia diambil sebagai waris. Kenapa? Itu memang sah bapaknya. Wallahualam. Itu majlis fatwa Perlis lah. Di mana kerajaan ni pun Islam. Jadi saya rasa itu lebih berketetapatan pasal memang anak dia sendiri. Cuma bernikah sebelum dapat anak sebelum menikah. Tapi kalau Singapura kita gunakan wasiat.
Bagi anak angkat atau anak dari luar pernikahan atau anak tiri tidak termasuk dalam warisan namun berhak untuk mendapatkan wasiat atau negara yang bukan dalam faraid. Macam saya katakan tadi. Okey. Oh, dia cakap Ustaz Arif yang akan cover. So itulah status anak dalam warisan. Okey. Anak memang adalah ahli waris. Cuma anak lelaki dengan anak perempuan dia tak ada, dia ada perkataan hijab hirman atau hijab nukson. Apa maksud dia? Hijab nukson ni maknanya akan terputus hak dia sebahagian, ataupun hijab hirman maknanya akan terputus total. Bila berlaku? Contoh, ahli waris tadi saya sebutkan siapa? Dah bapa, mak, datuk, nenek, anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan, adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan semati. Kan? Hijab hirman maksudnya apa? Adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan, adik-beradik lelaki tak akan dapat harta sesin pun apabila dia semati ada anak lelaki. Mak bapak kalau semati tak ada anak lelaki anak perempuan, dia dapat 1/3. Bila dia ada anak lelaki anak perempuan, dia jadi 1/6. Itu namanya hijab nukson. Dia patut dapat 1/6, dia 1/3, sekarang dia dapat 1/6. Nukson ni maknanya sebahagian. Kalau hirman ni dia langsung tak dapat. Contoh adik-beradik lelaki adik perempuan lah. Okay. Ini dalam hukum fikir lah. Jadi kalau ibu-ibu ada anak lelaki anak perempuan, harta selamatlah jatuh kepada anak-anak lah. Kalau masih ada ibu bapa, mak bapa dapat lah. Tapi kalau tak ada anak lelaki, maka kita punya adik-beradik lelaki, ibu tu bapa dapat. Sekali lagi terpulang kepada hak waris. Walaupun kadang-kadang contoh macam makcik saya, arwah makcik saya tak ada anak lelaki. Jadi bila dia meninggal, arwah suami dia kasih kepada bapa saya. Dia bapa saya tak ambil lah, kata tak apalah, tak ambil. Kenapa? Mungkin yang keluarga yang dimulakan. Tak ada masalah. Bila kita tak ambil ni, kadang-kadang dia ada kelebihan dia. Kelebihan dia apa? Kita bantu baliklah orang yang memerlukan. Mungkin keluarga dia pun tak senang. Kita jangan ingat selalu kita kata Allah dia ni kereta besar. Adanya lah insyaAllah. Kereta dia besar, tapi mungkin tanggungan dia pun banyak. Dia perlukan kereta besar. Kenapa? Adik-adik dia semua besar-besar. Takkan nak bagi kereta kecil. Contoh Ustaz Arun, dia pakai kereta kancil. Tak sesuai. Dia marah dia bilang Ustaz Arun. Kalau saya pakai kereta kancil sesuai lagi. Kan contoh ni contoh. Bukan nak menghina. Okay, insyaAllah minggu depan kita akan masuk dalam bab jamak kasar balik. Lepas tu Ustaz Arun kata, kau boleh pilih lah antara kau nak kasih pasal ni dulu ataupun jamak kasar. Saya kata biar susah-susah dulu lah. Kita at least yang susah tu kita jelaskan. InsyaAllah kalau apa-apa soalan yang mungkin saya tak mampu nak jawab pada hari ini, InsyaAllah saya akan jawab pada minggu hadapan lah kalau ada soalan. Ada soalan lagi? InsyaAllah. Kita akan masuk dalam kasar dulu hari kita ambil sampai 12 yang lain insyaAllah. Kita masuk dalam. Okey. Sebelum kita tutup, dia ada ini just refresher course lah, ataupun siapa-siapa kita kenal yang nak belajar solat, nak belajar solat kembali kan. Kita ada kelas dia solat untuk bulan Mac, bulan Mac. Kita akan belajar solat daripada wuduk sampailah rukun-rukun solat dan yang membatalkan solat lah. Refresher course. Good news bagi wanita, kita ada physical class. Bagi lelaki, masa ni online saja. Physical class pada minggu pertama dan minggu kedua setiap bulan. Cuma insyaAllah bulan Ramadan nanti saya buka physical class pada hujung minggu. Kenapa? Kerana solat ni kita perlukan practicality dia. Solat ni sampai sekarang masih ada orang kata tanya dengan saya, Ustaz, posisi takbir kat mana? Ini ke sini kata. Asalkan awak angkat tangan Allahu Akbar, okeylah. Jangan awak Allahu Akbar begini. Itu tak boleh. Itu salah. Itu okromen. Selagi yang mana awak letak tangan kat sini, stop.
Stop. Okey lah. Takkan awak kalau lagi ni. Dah ramai ini kan. Pasal apa? Soalan ni kan orang tanya dengan saya, Ustaz, Nabi satu. Ni soalan saya kata ni soalan orang-orang yang kurang cerdik lah. Nabi satu, agama Islam satu, tapi kenapa mazhab ada 4? Saya cakap simple aja. Okay? Nabi pernah sakit tak? Sakit. Kan? Nabi tu manusia macam kita juga. Kadang-kadang solat dia berubah, tapi tak merubah makna solat. Cara dia mungkin berubah, tapi makna solat tetap sama. Kita sembah kepada Allah SWT, Nabi yang satu, Allah Ta'ala yang satu. Solatnya masih. Adakah Nabi bila dia sakit dia tukar Zuhur jadi 3 rakaat? Ada. Petang 4 rakaat. Cuma perbezaan antara yang kecil-kecil saja. So kena faham. Dan kenapa mazhab ni berlaku? Mazhab ni berlaku, dia ada hikmah dia. Contoh orang tanya saya, Ustaz, anjing ni najis ke tak? Soalan ni, najis ke tak anjing? Yang najis tu air liur dia ke, kencing dia ke, tai dia ke, bulu dia ke, apa? Air liur. Saya cakap dekat Singapura, orang yang tinggal dekat Singapura ni yang boleh elakkan daripada anjing, kan? Elakkanlah. Tetapi orang yang kerjanya contoh polis, kerja yang dekat custom, dia memang kena pegang anjing. Okay? Geli lah nak pegang. Dia pegang. Kalau dia nak balik, gunakan air tanah ke apa, dia cuci. Okay? Tapi kalau secara detailnya, air liurnya, kan? Dan Imam Syafi'i mengatakan kalau air liurnya dah apa ni, najis, maknanya air liur dengan air kencing masa lagi berat, kencing. Air liur dengan tai masa lagi berat, tai lagi berat. Maknanya kalau kena tai dia, kena air kencing dia, makanya cucikan dengan macam mana diajarkan oleh Rasulullah SAW, air tanah dengan air putih. Jelas. Soalan yang kurang cerdik lagi, Ustaz, kita makan babi, pegang babi, cuci air tanah dengan air putih. Kalau saya termakan, saya nak kena minum air tanah ke? Macam mana nak jawab? Taubat je lah. Awak makan pun tak sengaja kan? Termakan. Jadi taubat je lah. Takkan nak minum air tanah. Common sense sikit lah. Ini jawapan bukan untuk orang-orang yang baik. Jangan. Tak boleh makan babi. Termakan tak apa. Termakan. Bila yang babi tu kau tu boleh dimakan, benda ni jarang berlaku. Kalau darurat pun nak makan babi tu. Pada pasir nampak babi, lari. Kejar. Tangkap, salai. Carilah benda-benda. Pernah dengar kaktusnya pokok yang boleh hidupkan, boleh dimakan. Potong dalam dia kan ada jadi dia boleh makan untuk survive. Tak. Cuma darurat boleh makan. Saya dulu ada bukan satu buku, tapi dalam Melayu. Satu buku di dalam saya naik tapi apa dulu dalam buku pasang. Pada ni ada pesan saya. Termakan, ke makan? Penunggu. Penunggu ada seperti ikan tu. Penunggu yang datang. Penunggu makan babi tak apa. Awak jangan makan babi. Faham. Penunggu tak kira. Awak jangan awak yang makan. Penunggu ke pocong ke makan. Betul. Ini tak secara jujurnya. Tak apa, saya faham juga. Jansen. Daripada babi kenapa makan Jansen pula? Okey. Tahu Rusty Blade. Saya kenal Jansen. Rusty Blade saya kenal dia. Cuma dia tak kenal saya je. Betul lah kan? Saya kenal dia tapi tak kenal saya.
Okay, insyaAllah saya pun tak nak meripik meraban. Okay, insyaAllah di 10 Syaban kami menganjurkan menggalakkan kalau siapa-siapa ada masa boleh datang ke majlis ini 10 Syaban insyaAllah selepas maghrib nanti. Okay, kita pimpinan oleh ustaz-ustaz kita sendiri. Yang dua tengah tu masih single. Tiga, sorry. Ada 3 single, satu je dah berpunya. So minta maaf lah. Yang paling ujung tu sebelah ke kiri tu yang dah berpunya, tak boleh. Yang tiga tu boleh insyaAllah. Ustaz Hayyan. Yang sebelah saya tu Ustaz Hayyan. Dia emak kita lah. Budak muda lagi. Daripada Jordan. Berhabislah daripada Jordan. Ustaz Haziq. Saya rasa semua kenal Ustaz Haziq. Dan Ustaz Harun lah. Ustaz Harun memang semua orang kenal InsyaAllah. Okay, yang terakhir kami untuk kurma amal. Okay, untuk peningkatan masjid juga. Jadi kita dah mula jual insyaAllah kat luar sini kita ada jual kurmanya. Kurma ajwa insyaAllah berharga $20. Okay, insyaAllah untuk salurkan kepada masjid lah insyaAllah. Doakan kita akan mulakan kita punya fasa selepas Ramadan Kak Mida. Lepas Ramadan kita akan mula start buat kerja-kerja untuk baik pulih masjid. Jadi doakan insyaAllah. Kita sedikitlah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah bagiku Allah Tuhanku, tiada Tuhan melainkanmu. Selawat salam buat Nabimu, hanyalah Dia di dalam hatiku. Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Balaslah mereka dengan syurga, selamatkan mereka azab neraka. Selamatkan mereka azab neraka.
نعيم فالله فهب لي